Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pembelajaran kita daripada halaman 356 daripada surah An-Nur yang kita doakan Allah berikan cahaya kepada hati-hati ini, nur ala nur, sehingga Allah pimpin kita sampai ke Jannatul Firdausil A'la, ke syurga Allah yang penuh dengan cahaya. Pada hari ini kita akan meneruskan. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita ingin melihat apakah perkongsian pada hari ini yang kita akan bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Lain macam hari ini memulakan Ustaz ni. Okey. Surah An-Nur kan? Ya. Surah An-Nur ni memberi pelbagai, kat mana-mana pun nampak nur individu pada hari ini. Bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, ya, sama-sama kita harapkan nur ini dalam bentuk mufrad Ustaz ya. Ya, kalau kita tengok zulumat dalam Al-Quran ini dalam bentuk jamak, ya, plural. Maksudnya ada banyak lapisan-lapisan kegelapan, tetapi bila dapat satu nur, insya-Allah, bukan anwar itu jamak, hanya satu nur sahaja ia cukup untuk menghidupkan kembali hati-hati yang dizalimi ataupun telah digelapkan. Kita saksikan apakah ringkasan pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke 44. Sama-sama kita lihat 44. Allah menyambung kepada perkongsian bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di cakrawala, ya, yang kita akan lihat, dan juga kita akan mendarat di bumi, ya. Di bumi ada banyak dabbah yang kita akan lihat sehingga ayat 46. Kemudian pada ayat 47 hingga 50, sikap konsisten pada kesesatan dan kemunafikan walau telah ada keterangan yang sangat jelas meyakinkan dan tidak mampu dibantah. Ini adalah penerangan berkaitan dengan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mahu mengambil peraturan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan komentar untuk kita sama-sama elakkan jangan sampai hati kita digelapi oleh apa yang akan dibacakan. Dan kemudian kita melihat pada ayat 51 hingga 53, ketaatan dan kepatuhan bagi kaum mukminin, dan apa beza dengan mereka yang mempunyai penyakit di dalam hati mereka sehingga kan kaca pada pelita hati itu berjelaga, gelap dan berdebu. Kita tidak mahu, ya, kita harapkan suci kita ini bukan dalam debu, tapi suci kita sampai ke syurga. Jadi mari sama-sama Ustaz, kita nak membaca ayat 44 hingga 49 hari ini. Subhanallah. Suci dan debu, Yalah, hijrahkan laguku. Hijrahkan laguku. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Apa khabar semuanya, ayahanda dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di surah An-Nur, ayat yang halaman 356. Kita nak mulakan bacaan Al-Fadhil Ustaz, ayat yang ke-44 hingga 49. Sehingga ayat yang ke-49.
seperti biasa kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjaga bacaan kita, menyelamatkan lidah kita, takutlah tersilap sebagainya. Ada doa yang tersyashul, doa yang Fadil Saktir kongsikan ataupun dia amalkan. Kalau dia nak naik pentas bacaan Al-Quran dulu, dikongsikan Allahumma 'allimna kaifa aqra. Kalau tak silaplah doa tu dia minta ya Allah ajarkan aku atau ajarkan kami bagaimana nak baca. Allahu akbar. Jadi boleh kita amalkan insya-Allah. Mudah-mudahan selamat insya-Allah. Kita mulakan dulu dengan bacaan sama dengan Al-Fatihah yang di permulaan tadi, iaitu Taranum Murattal Sikah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, kita telah bacaan daripada ayat 44 hingga ayat 49. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi untuk sama-sama kita mensucikan, kita menggilap hati kita Ustaz ya. Hati kita ini seperti Allah maklumkan seperti pelita yang ada kaca di luarnya ya. Maksudnya ia boleh memberi cahaya. Tetapi kalau katakan kaca itu berdebu ataupun berjelaga, ada asap kotor Ustaz ya, dia tidak mampu untuk memberi cahaya kepada dunia, malah kalau cahaya daripada luar datang ia tidak memberi kesan. Maka apabila kita bersama dengan Al-Quran, Allah memberikan wahyu dan ia sebenarnya amalan yang menggilap kepada kaca tersebut ya. Cahaya dari dalam akan bertemu dengan cahaya daripada wahyu, nur ala nur. Maka salah satu daripada buktinya untuk menggilap cahaya ataupun kaca itu, yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah menggantikan malam dan siang. Sesungguhnya itu adalah satu ibrah, satu pengajaran yang amat menusuk kepada liulil absar, bagi mereka yang mempunyai pandangan yang tajam ya, pandangan yang tajam. Dia bukan sekadar basirah tetapi absar, iaitu dia selalu melihat berulang kali pelbagai sudut tentang malam dan siang. Ini adalah peluang kalau tuan-tuan pergi berjalan Ustaz ya, pergi ke Vietnam ke, pergi ke Mekah ke Jepun, tengok matahari terbit, tengok kepada matahari ketika malam dan siang, perubahan iaitu istilah yang Allah gunakan di sini adalah yuqallibu kerana ia dekat dengan perkataan qalb, iaitu hati kita yang sentiasa berbolak-balik. Dan hati kita ini dia ada sahaja masa siangnya itu dia amat bersemangat, malamnya jadi redup, tak bersemangat. Betul. Ada orang waktu malamnya bersemangat, hari siangnya dah kurang semangat ya. Jadi perubahan malam dan siang itu, belum lagi kita bercakap tentang ada musim yang empat. Ada musim sejuk panas Ustaz ya. Pengalaman bila Ustaz mungkin dah sampai dekat UK musim sejuk kan. Kalau musim sejuknya orang kadang-kadang dia murung sikit. Betul, pasal suasana cahaya kurang pada waktu itu. Dia tak cergas. Dia tak secergas masa sama. Betul, ya, masa musim panas. Jadi perubahan ya, kalau di Malaysia ini kita waktu hujan dia macam mendung sikit ya, waktu bercahaya itu berbeza. Perubahan-perubahan itu bagi orang yang ada absar, ulil absar, mempunyai pandangan yang tajam, dia mengambil pelajaran. Dia mengambil pelajaran lail dan nahar ya, malam dan siang ini silih berganti, sering berubah, tetapi ia tetap memberi fungsi yang baik kepada dunia. Dengan malam dan siang inilah kita mendapat banyak manfaat. Siang untuk kita mencari nafkah, untuk kita beraktiviti, malam untuk kita beribadah, tidur, berehat. Maka kalau kita lihat di situ satu sudut, saya ini perubahan dalam diri saya, waktu saya up, ketika saya down, adakah saya juga memberi manfaat kepada keluarga dan masyarakat? Itu yang kita perhatikan. Lebih daripada itu, tengok balik pada malam, tengok balik pada siang, berapa malam berapa siang sudah berlalu ya. Tengok pada diri kita, berapa lama dah hati ni berbolak-balik, tinggal berapa lama lagi. Allah. Kan, kalau kita tengok malam, kita tengok bestnya, cantiknya malam dengan bintang, adakah malam pada hari esok? Itu absar, oleh absar pandangnya begitu. Tapi kalau yang tak berapa absar sangat, yang debu-debu itu, dia akan tengok malam, dah malam dah, bila lah nak siang, bila dah siang tak sabar nak malam kan. Perkara itu adalah satu cahaya yang Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan malam dan siang. Kerana bagi orang yang hatinya bercahaya, kita tahu bahawa malam dan siang bukanlah automatik, bukanlah satu perkara yang sia-sia Ustaz ya. Dia ada cahaya yang menyebabkan hatinya, ya Allah, harapnya malam ini adalah malam saya yang bercahaya dan siang saya adalah siang yang bercahaya, bukan sekadar daripada diri kita tetapi diterangi oleh wahyu. Siang kita ditatang oleh wahyu, panduan Al-Quran, dan malam kita juga mengikut peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 45 Allah bawakan lagi ya, Allah suruh tengok balik kepada alam, iaitu kalau tadi di langit ya, perubahan malam dan siang, kali ini pergi kepada dabbah ya, kepada makhluk-makhluk yang melata daripada air ya. Allah kata semua itu diciptakan daripada air. Kuda ke, apa lagi Ustaz ya, ular ke, dabbah ini salah satunya kita lah juga.
juga daripada air. Kita sudah melihat bahawa sebelum ini Allah menyatakan setiap hidupan itu daripada air. Kita ini sekitar 70% daripada air misalnya. Jadi di sini Allah kata faminhum may yamshi ala batnihi. Ada yang jalan pakai perut. Itu kita nampak tu kan. Yang apa siput apa nama tu? Siput ya, okey, ataupun yang berjalan atas dua kaki, kaki seperti kangaroo, seperti manusia. Betul. Ya, ini namanya dabbah ya. Dabbah bukan semestinya terjemahannya sebagai haiwan tetapi sebagai makhluk ya. Baik, kemudian ada yang mayyamshi ala arba', yang berjalan pakai empat kaki, lembu, kuda ya. Allah ceritakan perkara ini di hujung itu Allah cakap apa? Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Allah ciptakan semua ini dan Allah yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nak cerita ayat 45 ini kritik kepada kalau ada kefahaman apa istilahnya evolution Ustaz. Oleh Darwinism ya. Dah bijak-bijak belajar, akhirnya dia cakap cantiknya alam apa sebagainya, ini adalah hukum alam. Hukum alam sahaja. Dia menyerahkan perkara ini secara automatik, ini semua alam punya hal. Dia tak kembali kepada Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kalau nak cakap hukum alam ini terbina secara automatik ya, kita bagi je Ustaz ya. Cuba kita biarkan saja di studio ataupun di rumah tuan-tuan, biarkan saja tiba-tiba pastikan jadi seekor ular. Kan. Biar je jadi tak ular selepas 100 tahun. Rasa-rasanya lah tuan-tuan boleh jawab di ruang komen di Facebook itu. Biar 100 tahun, tak payah bukan 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Dekat rumah tuan-tuan ada kerusi, ada apa tepung ke apa sebagainya, tiba-tiba jadi ular. Boleh? Tak boleh kan. Tuan-tuan boleh jawab. Kalau ada yang kata boleh, saya ada teknik kan. Saya pakai komputer dan akhirnya jadi ular. Tidak mungkin difikirkan oleh sesiapa, tetapi kerana manusia ini apabila tidak ada cahaya, itu poinnya Ustaz ya. Bila tak ada cahaya, kepala kera pun dijadikan breakfast sebagai makan pagi. Dia kata wah ini exotic kan. Tak ada cahaya, tapi orang yang ada cahaya dia tahu bahawa mana yang betul, mana yang salah. Jadi Allah membuat conclusion, kesimpulan, laqad anzalna ayatin mubayyinat. Inilah ya, sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat kami, kebesaran kami ini jelas. Mubayyinat ini membezakan antara yang baik yang betul tak betul. Wallahu yahdi man yasha. Allah sentiasa memberi hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Ayat ini selalu kita jumpa. Betul. Tapi nak ceritanya apa? Allah memberi hidayah pada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang dapat pilihan Allah itu pasal Dia sendiri pun memilih untuk dapat hidayah. Kita Ustaz ya, kalau rasanya tuan-tuan saya nak hidayah, bersungguh-sungguh kita mendatangi hidayah, Allah akan pilih. Subhanallah. Allah akan pilih. Tapi bila kalau katakan nak hidayah ke tak nak, tengoklah kalau Allah nak bagi, bagilah. Kalau tidak, dia macam tadilah, tunggu 100 tahun harap ular akan terjelma sampai ke sudah. Dia kadang-kadang jawab belum sampai seru. Ya. Kadang-kadang kan. Jadi yang itu kita kena adjust sedikit ya. Kalau sampai seru itu memang ular tu tak sampai bila-bila pun tak jadi kan ya. Dia makanan tengah hari ni pun kalau sampai seru rasanya sampai ke bila ya. Nasi itu bertukar jadi bubur, bertukar jadi sampah, masih lagi tak masuk ke dalam mulut kerana usaha itu diperlukan, dan Allah yang berkuasa ya atas usaha yang kita ada ke jalan yang lurus. Allah bawakan perkara ini ya, tentang cahaya daripada Al-Quran ini amat hebat ya, untuk semua manusia. Untuk semua manusia, untuk memimpin ke jalan yang lurus. Untuk jalan yang lurus. Pasal antara jalan bengkok Ustaz dengan jalan yang lurus, mana yang lebih pendek? Mestilah jalan yang lurus lah. Lurus kan. Kalau boleh daripada Ustaz Bangi, saya Shah Alam, nak pergi TV Hijrah ni kalau boleh jalan lurus je. Highway kan. Tak perlu bagi signal apa. Tak payah bagi signal kan. Kerana kita nak jalan yang paling pendek, paling berkesan, efisien. Kalau dalam pengurusan di pejabat kita nak yang efisien ya, yang berkesan. Tak payah nak langgar dinding kiri kanan baru bertemu dengan jawapan. Tetapi ada manusia yang dia tak nak. Siapa mereka? Ayat 47 sama-sama kita baca untuk kita melihat, dan harapnya bukanlah kita di kalangan orang yang ada pada ayat 47. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan,
sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, sebelum kita bacakan ayat yang ke-47, jemput untuk sabarkan, share, type nama kawan-kawan kita, moga sama-sama kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom kita baca sama-sama ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan mereka orang-orang munafik, ya, orang-orang yang cahayanya itu ditutupi dengan debu dan juga gelap gelita dengan jelaga. Apakah yang mereka kata? Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul dan kami mentaati. Cakapnya memang cantik Ustaz ya. Dia ada perkataan wa ata'na. Tetapi apakah yang berlaku selepas itu? Thumma yatawalla fariqum minhum. Mereka berpaling. Mereka tak nak ikut. Mereka cakap je sebenarnya kami tak ni, kami ni. Tapi tak adanya aku nak ikut. Itu adalah kaedah orang yang hatinya itu tidak bercahaya. Yang kita doakan ya agar kita ini tidak buat begini Ustaz ya. Allah kata di hujung itu wama ulaika bil mu'minin. Biasanya dalam Al-Quran ni ada cakap wama ulaika bimu'minin. Tidak ada alif lam. Betul. Tapi di sini ada alif lam. Nak ceritanya mereka ini betul-betul tidak mencapai standard orang beriman. Maksudnya mereka tidak beriman ya, walaupun IC-nya Islam ya, kalau ada IC lah pada zaman Nabi itu, tetapi Allah kata mereka ini tidak termasuk walaupun dalam golongan yang spesifik beriman, kerana al-mu'minun itu adalah kumpulan yang amat-amat elit di sisi Allah. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu taala. Kerana apa? Kerana cakapnya itu tidak serupa bikin. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan masya ataupun masyaya, maksudnya berjalan, 23 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan inilah salah satu daripada ciri makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berjalan di atas perutnya seperti ular ya, seperti apa tadi, siput Ustaz ya, sebentar tadi. Sebenarnya itu adalah peluang untuk kita mencahayakan hati kita. Kita lihat kepada semua itu, sebenarnya Allah nak beritahu mereka itu semua itu adalah ciptaan Allah yang berkuasa. Dan kalau Allah amat berkuasa, sila ambil cahaya daripada Allah, jangan ambil cahaya daripada makhluk yang diciptakan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Mudah-mudahan celiknya mata kita, celik juga mata hati kita,
kerana ada sahabat-sahabat kita yang fizikalnya matanya tidak nampak tetapi hatinya penuh dengan cahaya bersama dengan Al-Quranu kalamullah. Ya, betul. Dan kita doakan Ustaz ya, ramai yang dapat manfaat Amin, ya daripada mendengar betul. ya, mendengar Al-Quran pada hari ini. Betul. Dan juga yang tak dapat mendengar Ustaz ya, yang tak dapat mendengar sebenarnya bersama dengan Puan Azlina kita betul. Juga dapat mendengar dengan mata hati. Itu yang amat mahal Ustaz. Ya, subhanallah. Ya, amat mahal, dan kita doakan kita yang celik yang boleh mendengar dengan normal ini jangan sampai kita digelar sebagai buta mata hati. Betul ya. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak tengok seketika, nak ulang kaji sekejap sebelum kita sambung ayat seterusnya, iaitu bahagian tajwid kita. Jika semalam kita telah kongsikan huruf ra ataupun huruf lam, sebenarnya huruf lam lafzul jalalah yang tebal. Hari ini kita nak tengok pula huruf kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis, iaitu huruf lam. Selain daripada lafzul jalalah kalimah Allah, lam pada kalimah Allah, semuanya dibaca dengan nipis ataupun tarqiq. Ingat tu. Selain daripada kalimah Allah, huruf lam semua baca dengan nipis. Contoh dalam halaman yang kita baca pada hari ini, iaitu antaranya pada ayat yang ke-44 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibullahu al-laila, kan tipis je. Dia tak bunyi tebal tak. Lepas tu al-laili, yuqallibullahu al-laili. Contoh. Kemudian lagi contoh juga pada inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Juga yang ke-44. Nipis saja tarqiq pada huruf lam. Lagi contoh pada ayat yang ke-43 contohnya. Wa ma 47. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ulaika bil mu'minin. Ula tipis saja bunyi dia, kan? Dan contoh yang terakhir pada ayat yang ke-53, ayat dia auzubillahi minasyaitonirrajim. La in amartahum la yakhrujun. Sekali lagi. La in amartahum la yakhrujun. Qul la tuqsimu. Ila akhir ayat, kan? Itu huruf lam. Maksudnya keadaan huruf lam selain daripada lafzul jalalah, maka kita baca dengan nipis ataupun tarqiq. Tak ada lagi bunyi tebal. Jadi mudah-mudahan dapat kita belajar dan dapat kita perbetulkan ataupun kita menjaga senantiasa ketika kita baca. Saya pernah ada pengalaman Fadil Safaz ketika berada di Madinah, Masjid Nabi tu, dalam halaqah Al-Quran tu, ditegur huruf lam dalam Fatihah. Saya baca bunyi tebal. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Huruf ta selepas tu huruf lam, agaknya bunyi ta tu tebal berjangkit kepada lam. Dia tu laisa tafkhim, tarqiq dia tu. Ihdinas siratal, akan tipis. Betul. Jadi maksudnya kena bergurulah, kena talaqi, kena cari maklumat, kena diuji di depan guru Ustaz ya. Pasal kadang-kadang kita rasa macam yakin je kan, tapi bila jadi imam tu kan, ibu-ibu, ayah-ayah kan, kadang-kadang mak yang sembahyang di rumah, dia baca tu ataupun ayah lah kan, dengar macam tak apa jadi orang Jawa ke jadi orang Kelantan tak ada masalah kan, tapi yang pentingnya baca tu style yang betul dengan guru. Sebab masa saya bertalaqi tu dengan anak murid pun sekali. Jangan kita rasa kita dah seorang guru, betul tak? Anak murid saya pun ada sekali juga baca. Tengok saya pun salah baca. Mana bagi semangat lagi. Tapi jangan pula cakap tengok dia pun salah, jangan macam tu pula. Betul. Masya-Allah ya, terus belajar Ustaz ya. Dan terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tajwid ini untuk terus kita bersemangat ya, mengulang kaji kalau kita dah tahu, dan kalau baru tahu banyak perkara yang saya baru tahu ya, tafhim,
tahqiq apa sebagainya itu ketika mendengar ini moga-moga ini memajukan saya lah ya. Tapi saya baca senyap-senyap je lah Ustaz kan, di tepi ini sahaja insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mari sama-sama kita menyambung kepada sebentar tadi kita sudah baca sehingga ayat yang ke-49 di mana menceritakan tentang hati yang berdebu ataupun hati yang berjelaga. Itu sebenarnya lebih pada hati yang berjelaga. Kalau debu tu dia kadang-kadang dia lap-lap dia dah habis sebenarnya, tapi kalau berjelaga ataupun dah retak 1000 itu ya, dia bila bawa cahaya tu, cahaya itu tak sampai ya, tak sampai. Apakah sifat hati yang hitam ataupun yang sakit ini? Pada ayat 48, wa idza du'u ila Allahi war rasulih, iaitu apabila diajak, mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul untuk berjuang, untuk berinfak, untuk buat perkara-perkara kebaikan, dan juga untuk liyahkuma bainahum, untuk memberi hukum di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, ada di kalangan mereka yang berpaling. Ceritanya sebab nuzul Ustaz ya, sebab turun ayat ini adalah ada orang Yahudi yang nak membuat satu penghukuman lah ya. Tetapi bila dia berjumpa dengan salah seorang daripada kumpulan munafik pada waktu itu, dah dihukumi segala-galanya, orang yang ini dia tak nak dengar kepada hasil hukuman tersebut ataupun peraturan yang telah ditetapkan. Jadi ini sifat yang kita harap jangan berlaku. Tetapi apabila ayat yang ke-49, wa in yakul lahumul haqq, kalau dapat kebenaran, maksudnya dia menang, dia kata apa? Yatu ilaihi muz'inin, mereka datang, okey saya sokong pasal dia tahu dia menang. Kalau dia kalah, dia berpaling. Jadi kita tidak mahu jadi begitu ya. Apatah lagi kalau ada yang menyogok kepada hakim, kepada peguam, saya bayar awak ni untuk menang tau, kalau kalah saya akan buat sesuatu awak kan, ataupun kita hapuskan bukti. Itu adalah petanda hati yang sakit. Cahaya tak masuk, cahaya dalam pun tak keluar, dan khawatir kalau cahaya itu padam, subhanallah, itu yang akan menyebabkan seseorang itu berada firdalkil asfalin, iaitu berada di paling bawah neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita sama-sama melihat macam mana kita nak merawat hati kalau itu pernah dan ada dalam hati kita ya, ataupun rakan-rakan kita. Ayat 50 hingga ayat 53 Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, dan Safas, kita nak ucap terima kasih juga pada sahabat-sahabat kita antaranya yang berada di ruangan Facebook yang mencatat nota-nota, berkongsi kan apa dapatan-dapatan yang kita kongsikan tadi. Ustaz Faz terang, dan juga bahagian tajwid dikongsikan dekat ruangan komen sebab beri manfaat. Antaranya Puan Nur Fauziana, dalam kereta tunggu anak balik sekolah, cuaca hujan, lain tak okey, suara ustaz tersekat-sekat. Syukur ada perkongsian dan nota dari kawan-kawan yang boleh saya baca dalam komen. Subhanallah, bandalla ala khair ka fa'ili. Subhanallah, kan dapat mudah kita sebarkan kebaikan yang baik, insya-Allah. Terima kasih semua, dan kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-50 sehingga 53. Kita cuba seperti biasa antara taranum yang saya suka, iaitu Muratal Hijaz. Lepas ni kita dengar Ustaz Fas pula, insya-Allah. Insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafun. Afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu. Afi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu. Bal ulaika humul zalimun. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 50 hingga 53. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, memimpin bacaan bersama tuan-tuan yang berada di rumah, membaca dengan penuh semangat untuk kita mengetahui apakah yang menyebabkan hati berjelaga ya. Yang pertama ialah fi qulubihim marad. Allah mempersoalkan apakah di hati mereka itu ada penyakit. Tetapi kalau hati ini digilap Ustaz ya, dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah, dia akan jadi bercahaya. Ya, lawan kepada marad ini adalah syifa daripada Quran. Ya, bila kita banyak berzikir, tuan-tuan penuhkan hidup menunggu anak nak ambil di sekolah, tunggu di hospital, menunggu, kita isikan dengan mendengar ataupun kita berzikir, itu adalah syifa, akan menggilap hati kita. Kaca pada hati itu yang memang dah ada cahaya, semua orang ada cahaya, tetapi bila dia terang, maka bersedia untuk masuk lagi cahaya wahyu daripada Allah yang Allah bekalkan kepada semua. Yang pertama. Yang kedua adalah amirtabu, ataupun ada keraguan. Ada keraguan. Dan apakah cara nak menggilap hati ini daripada keraguan? Orang-orang munafik dia ragu, betul ke saya ini akan dibangkitkan? Betul ke saya ini akan dipersoalkan? Tetapi bagaimana nak mengubat perkara ini? Salah satunya apabila kita jelas dengan hidayah daripada Allah. Dengan apa? Dengan Quran juga Ustaz. Ya, dengan Quran. Daripada sumber yang sama, ambil satu ubat, yang ini tak payah makan 5-60 ubat sekaligus ya. Kita makan satu ubat ini tapi dia ada pelbagai fungsi. Subhanallah. Ya, subhanallah ya. Hidayah yang menyebabkan kita hilang keraguan. Jelas tak ada pula kita rasa betul ke kaedah saya ini, ataupun dalam rumah ada peraturan yang Allah beritahu, di luar rumah Allah beritahu, siap-siap di dalam ubat ini. Dan yang ketiganya am yakhafuna ay yahifallahu alaihim wa rasuluh. Iaitu orang-orang munafik yang hatinya ada penyakit ini, mereka takut kepada Allah dan Rasul tidak adil. Allah ni bias ataupun Rasul ni bias ya, berat sebelah. Nanti kalau dia menghukum ataupun memberi satu keputusan tidak adil. Ini adalah penyakit ketiga yang ada di dalam hati yang berjelaga ataupun hati yang gelap, di mana dia boleh pula persoalkan Allah. Selama ini tak pula dia persoalkan Allah. Hari ini oksigen dapat ke tak dapat, dia tak cakap begitu. Kan? Hari ini darah saya ni mengalir ke tak mengalir, pasal saya ni kurang taat, tak dia persoalkan begitu. Tetapi dia bias.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasakan bahawa Quran bukan sebagai solusi, ya, dia rasakan bahawa saya tak nak ikut Quran, Quran ikut cakap saya. Itu kan, dia lebih kurang darah ikut cakap saya, sekarang bergerak kan. Kalau begitulah ustaz, kita kena buat begitu, rasanya Allah, sekejap lagi kita meninggal lah. Tak sempat, pasal takkan nak bagi arahan selalu je kan. Allah yang menjaga dan Allah yang mengetahui menghantar rasul sebagai utusan untuk mengajar kita, menunjukkan kepada jalan cahaya. Bal ulaika humuz zalimun, sebenarnya yang zalim, yang bias, yang ragu-ragu, yang sebenarnya punca penyakit adalah mereka. Subhanallah. Mereka yang menzalimi, yang menjemput kegelapan. Lawan pada cahaya apa? Gelap, istilahnya zulm. Dan mereka yang sentiasa jauh daripada cahaya digelar sebagai al-zalimun. Pada ayat 51 Allah cerita pula bagaimana ciri hati orang yang bercahaya. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Iaitu apa? Orang beriman ini bila diseru kepada Allah dan Rasul, dia akan kata apa? Sami'na, kami dengar, kami taat. Tak seperti orang munafik ini, dia tak dengar sangat ustaz. Yes, Ustaz. Dia tak dengar sangat apa Nabi cakap. Dia kata okey taat kan. Tapi buat tak? Tak payah buat kan. Okey. Jadi sami'na, mendengar Quran, tuan-tuan mendengar My Quran Time, mendengar tazkirah, ini penting. Betul. Pasal kalau kita tak dengar perkara yang baik, yang masuk kepada hati ini adalah benda yang tak baik. Automatik begitu saja. Dia ada baik dengan tak baik. Dia tidak ada neutral. Kan? Neutral pun jadi tak baik. Ya, pasal apa? Pasal kalau kita baca berita ustaz kan, kita berita ni baik ke tak baik? Tak ada. Baik pun tak baik pun tak. Tak baik lah tu. Kan? Itu sia-sia, la'un yang kita bincang dalam surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun. Jadi di sini Allah menyatakan wa ulaika humul muflihun, inilah kumpulan yang berjaya dunia akhirat. Kerana apa? Kerana mereka menyatakan sami'na wa ata'na. Harapnya kitalah hati yang bercahaya, dia dengar dan dia taat, ini digelar sebagai orang yang berjaya. Ayat yang ke-52 kita nak baca sekali lagi. Ini dinyatakan oleh Ibnu Ashur, ya, itu ayat ini adalah sebab-sebab kejayaan di akhirat dan juga di dunia. Formula mantap. Kita baca sekali lagi ayat 52 agar hati kita bercahaya dengan panduan ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran tuan-tuan semua. Tadi permulaan bacaan tadi saya ulang 3 kali Ustaz. 3 kali. Pertamanya sebab nafas tu tak sampai. Ya. Jadi bila kita ulang kali kedua sebab saya boleh sampai. Itu penting sebenarnya. Kadang-kadang kita baca mula tu kita tak sampai. Cuba dulu ulang sekali lagi, insya-Allah sampai sebab ada persediaan. Dan tadi mula-mula saya baca pendek, ya hifallah. Lepas tu diulang kembali ya hifallah. Alhamdulillah, melihat keamanannya Allah sempat bagi ada silap tu kan. Jadilah itu penting subhanallah bacaan kita. Dan kita nak baca sekarang ini ayat yang ke-52. Allahu akbar. Ayat ni ada mat panjang juga. Kita tengok macam mana kita nak waqaf nanti insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illah رسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 52 ini ada 4 formula bagaimana untuk menjadi faizun Ustaz ya. Faizun ini berjaya, tetapi sama ada berjaya ataupun mati. Itu yang kita bincang sebelum ini, faizun. Kalau muflihun menjadi dunia akhirat, faizun ini kita tidak ada pilihan kecuali berjaya ataupun gone. Ya. Apakah 4 perkara itu yang dinyatakan oleh Ibnu Ashur? Dia kata yang pertama adalah taat pada Allah. Yang kedua taat kepada Rasul. Ya, ini bergandingan, kita letakkan 2. Tetapi yang ketiganya apa? Wa yakhshallah, iaitu orang yang takut kepada Allah. Maksudnya dia tengok balik apa yang saya dah buat sebelum ini. Ya Allah, banyak kesilapan ya Allah, kebaikan kau terimakah ya Allah. Dia takut perkara yang telah lepas. Dan
perkataan yang keempat itu menarik ustaz ya. Sebenarnya perkataan itu wayattaqihi. Ya, tapi dia tertekat terdetak sikit kat situ. Kalau tak hati-hati bahaya tu. Betul. Jarang-jarang. Wayattaqhi. Ada qalqalah ustaz ya. Betul Ustaz. Ada qalqalah. Kerana ia amat special disebabkan orang yang bertakwa dalam hal ini adalah dia amat takut pada perkara ke depan, ya. Dan dia takut dan takut tu sampai terdetak dalam bacaan. Mana penekanan tu? Penekanan. Wayattaqhi. Taqhi. Ya, kalau wayattaqihi tak ada qalqalah ustaz kan. Jadi bacaan itu sebenarnya melambangkan tuan-tuan yang amat bimbang tentang masa hadapan kita. Orang inilah yang digelar sebagai al-faizun. Dan kita tidak mahu jadi ayat 53 yang Allah nyatakan orang yang dia cakap dia ya bersumpah bagai kan, tapi sebenarnya dia tak nak buat. Kita nak belajar perkara ini insya-Allah besok, ya, seterusnya, tapi kita lihat dahulu resolusi untuk hari ini. Yang pertama, yakin kekuasaan Allah dengan melihat pelbagai jenis binatang yang ada. Dan yang keduanya, kita jangan berpaling daripada menerima peraturan Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, jangan cakap berdegar, ya, tetapi tak serupa bikin. Sebelum kita berdoa ustaz, ada satu pantun. Allahuakbar. Subhanallah. Lihat kuda berlari-larian, Subhanallah. sang kangaroo lompat di Australia. Ya. Celik mata hati dengan Al-Quran, terus bersemi sampai ke syurga. Kita berdoa sana. Baca Quran tepi sungai. Saya baca doa. Tak kena. Tapi tak apalah, kita sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rahman. Dosa-dosa ibu ayah kami, ayah mertua kami, ibu mertua kami, muslimin dan muslimati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita agar kita menjadi golongan muflihun dan juga faizun, di mana ini adalah perjuangan, ya, perjuangan mati atau hidup ustaz, ya. Al faizun ini hidup kita harapnya hidup yang indah bersama cahaya Allah sampai ke syurga. Inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan boleh menyumbang dan kita bersama tuan-tuan sekalian, bukan sehari bukan 2 hari. Perjuangan ini adalah sampai ke hujung usia kita, dan sumbangan tuan-tuan ini akan dimanfaatkan untuk kita terus membina keluarga, masyarakat yang disinari cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi ulangan pada malam ini dan pagi esok. Terus tuan-tuan kita doakan istiqamah bersama My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.